Kau kebut. Dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton FB Live Jabatan Muzium Malaysia. Bersama saya lagi Yusri di dalam program Nak Tanya Curator. Baiklah, hari ini kita berlintas langsung dari Muzium Perak dan bersama-sama saya hari ini adalah Puan Zarinah binti Sarifan yang merupakan curator di Muzium Perak ini, dan tajuk Tanya Curator pada hari ini berkaitan dengan Cutam, iaitu koleksi nadir Muzium Perak. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Sihat Puan? Jadi hari ini tajuk kita berkenaan dengan Cutam yang memfokuskan koleksi nadir yang berada di Muzium Perak ini. Betul. Jadi mesti para penonton di luar sana nak tahu apa yang dimaksud dengan Cutam ni sebenarnya Puan. Okay, terima kasih saudara Yusri ya. Cutam merupakan satu teknik Okey. yang diusahakan oleh pandai logam. Pandai logam. Pandai logam untuk tujuan menghias atau menambah nilai kepada setiap satu produk logam. Okey. Sama ada dalam bentuk perak, tembaga dan sometimes juga emas ya. Okey. Bagi golongan kerabat diraja, kadang-kadang mereka juga menggunakan emas sebagai salah satu logam untuk dihiasi dengan enamel gelap yang dikenali sebagai Cutam ini. Okey, dan itu dia. boleh saya sambung Boleh? lagi sedikit? Silakan Puan. Dan dari segi penggunaannya, dia sebenarnya menggunakan 3 teknik asas lah dalam pembuatannya, iaitu melibatkan elemen rekaan, ada elemen ukiran di situ dan juga ada elemen pengoksidaan. Dan Cutam ini seperti yang saya nyatakan tadi menggunakan material berwarna gelap, yang digunakan sebagai perhiasan untuk memenuhi ruang-ruang yang diukir ya, bertujuan untuk perhiasan kepada permukaan logam. Dan dari segi bahasa, kalau saya boleh elaboratekan sikit, Cutam juga di negara barat dikenali sebagai Nelo. Nelo ini berasal daripada bahasa Latin, iaitu Nigelium ataupun Nigellus, yang merujuk kepada sesuatu yang berwarna hitam ataupun gelap. Berwarna hitam. Dan gelap. Jadi dalam hal ini Cutam boleh kita dapati dalam warna hitam, dalam warna biru gelap, dalam warna kebiru-biruan dan kehijau-hijauan. Okey Puan. Baiklah para penonton, itu yang dijelaskan oleh Puan Zarinah berkenaan apa yang dimaksudkan dengan Cutam itu sebenarnya. Baiklah Puan, kita dah tahu definisi Cutam yang Puan jelaskan tadi. Kita nak tahu pula, depan saya ni ada beberapa koleksi artifak yang merujuk kepada Cutam. Baiklah Puan, berapakah jumlah koleksi yang ada di Muzium Perak ni? Koleksi nadir yang adalah di dalam sini? Okey, Saudara Rizfi ya. Berkaitan dengan jumlah koleksi Cutam yang ada dalam simpanan Muzium Perak, kita ada sebanyak 120 koleksi Cutam keseluruhannya. Tetapi untuk tujuan FB Live hari ini, kami dapat membawa lebih kurang 25 artifak sajalah. Sebab dalam masa yang sama sebenarnya sekarang ini koleksi Cutam kami sedang dipamerkan dalam satu pameran sementara yang bertajuk Cutam Keunikan Kesenian Silam, yang insya-Allah akan berlangsung sehingga 16 September 2020 sebelum kita tukar dengan tema pameran sementara yang lain pula. Jadi maksudnya pameran Cutam ni masih berlangsung di Muzium Perak Ya, masih. Okey. Kita teruskan lagi dengan tajuk kita ni, Cutam. Menarik ni sebenarnya para penonton kan. Saya pasti memang para penonton tengok mungkin dari segi koleksi ni daripada tembaga apa semua, tapi istilah Cutam tu sebenarnya puan-puan, tuan-tuan mesti confused, dan Puan Zarinah pun dah terangkan tadi. Dia teknik sebenarnya. Dia lebih kepada teknik pembuatan tu, ukiran tu. Okey. Baiklah Puan. Kita nak tahu Cutam ni sebenarnya sinonim dengan negara mana? Mesti ada sejarah dia sikit. Oh, ada. Berkenaan dengan sejarah ni ya, Cutam yang dapat dilihat di hadapan kita ni, kebanyakannya adalah daripada buatan abad yang ke-19. Di mana kebanyakannya ini adalah daripada diperolehi daripada kerajaan lama Ligor. Kalau kita
tengok kepada sejarah, Ligor ini adalah satu wilayah yang terletak di bahagian utara tanah Melayu ya, yang dahulunya di bawah Ayutthaya Kingdom ya. Kalau kita lihat kerajaan Melayu Purba, dia dalam kategori kerajaan Melayu Purba pada zaman itu, Melayu Purba. di mana kerajaan Ayutthaya memang sangat gemilang lah pada abad-abad yang ke-14 hingga ke-18. Okey, itu tempoh dia lah. Tempoh kegemilangan yang kemasyhuran dia. Kemasyhuran Ayutthaya Kingdom ini. Jadi di bahagian selatan Ayutthaya itu kerajaan Ligor ini menjadi seolah macam wakil kepada kerajaan yang besar itu untuk urusan-urusan pentadbiran di bahagian selatan Siam lah. Pada masa itu dia belum lagi menggunakan Thailand sebagai nama, tapi lebih dikenali sebagai Siam. Dan dalam konteks itu kerajaan Ligor ini dia ada hubungan sebenarnya diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di tanah Melayu pada ketika itu ya. Kalau kita lihat dengan kerajaan Kedah Tua pada masa itu, dengan kerajaan Pahang yang dulunya dikenali sebagai Indrapura, dan beberapa yang lain lah. Dan tadi sebenarnya saya terlupa nak menyentuh berkenaan dengan komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan cutam ni ya. Itu antara mungkin yang menjadi pertanyaan ya. Cutam ni sebenarnya diperbuat daripada bahan apa? Sebenarnya ia terdiri daripada 4 komponen utama ya, iaitu perak, tembaga, plumbum dan sulfur. Maknanya dari segi pembuatan, prosesnya dia dioksidakan melalui proses peleburan menggunakan satu suhu yang tinggi, lebih kurang 300 darjah Celsius, dan dalam tempoh peleburan selama lebih kurang 4 jam. Maknanya tempoh peleburan itu lama untuk mendapatkan satu hasil yang betul-betul berkualiti dan bertahan. Seperti yang kita lihat di sini, bayangkan ini adalah koleksi-koleksi abad yang ke-19 dengan usia yang lebih 100 tahun, masih utuh tetapi lagi ya? Masih dapat kita mengekalkan warna dan rupa bentuk yang seperti ini kan. Jadi ini memang antara koleksi awal Muzium Perak lah yang dihadiahkan. Kebanyakannya dihadiahkan oleh Frank Swettenham. Frank Swettenham yang pernah menjadi residen British Perak. Di Negeri Perak pada satu masa dahulu. Ya. So maksud dia koleksi-koleksi ni dihadiahkan oleh Frank Swettenham suatu ketika dahululah, dan terus menjadi koleksi di Muzium Perak sekarang ni. Betul. Selain daripada Frank Swettenham, ada lagi tak koleksi yang dihadiahkan oleh individu lain kepada Muzium Perak ataupun kepada pihak kita lah dahulu? Dia dari segi sejarahnya ya, muzium Perak ni, kalau kita kaitkanlah dengan sejarah perkembangan institusi permuziuman ya. Muzium Perak tu memang muzium yang pertama di Malaysia. Tetapi dari segi perkembangan institusi permuziuman, kita kena ambil kira juga bagaimana pada tahun 1910 ada penyatuan ya. Muzium Perak dibina pada tahun 1883. And then Muzium Selangor pada 1899. Dan pada tahun 1910 kedua-dua muzium ini, Muzium Perak dan Muzium Selangor, digabungkan di bawah Federated Malay State Museum pada masa itu. Dan pentadbirannya pada ketika itu banyak berpusat di Kuala Lumpur lah, di tapak Muzium Selangor tu sekarang ini adalah tapak Muzium Negara. Sekarang ini ya. Dengar tu tuan-tuan dan puan. Dari segi sejarahnya menarik. Dan perolehan koleksi-koleksi ini kebanyakannya pada masa itu adalah kepada Federated Malay State Museum. Itulah yang terdiri daripada dua buah muzium. Tapi yang tadi itu yalah, sambil-sambil kita tahu cutam, mesti para penonton pun dapat info, iaitu tapak Muzium Negara tu sebenarnya dahulunya tapak Muzium Selangor. Yang saya rasa tapak tu pernah dibom ya? Yes, pada zaman pendudukan Jepun. Pada tahun 1945 menyebabkan kemusnahan bangunan Muzium Selangor. Dan juga sebahagian koleksi Muzium Selangor itu sendiri memang musnah. Jadi based on kepada pembacaan saya, ada sebahagian daripada koleksi yang dapat diselamatkan telah dipindahkan ke Muzium Perak ya, pada tahun 1946, 1947. Dan mungkin antaranya antara koleksi inilah, sebab kita kena ambil kira juga sejarah Muzium Perak yang pernah
pada tahun 1941 hingga 1943. Semasa pendudukan Jepun juga telah dicerobohi, maknanya pada ketika itu berlaku penjarahan. Badly looted lah, dipanggil badly looted, di mana selain daripada pencerobohan, ada barangan yang telah dicuri, dia ada pelbagai elemen lah di situ. Jadi banyak dokumen-dokumen kita ketika itu yang mungkin hilang, rosak. Baiklah Puan, kita dah tengok rupa bentuk dia kan. Ada yang bentuk macam teko kan. Ada yang berbentuk disebut ataupun pending. Ada yang ini batil. Ini batil. Kita ini sebagai batil. Okey. Kita dah tengok rupa bentuk fizikalnya. Apa kata kita ke depan sikit Puan, para penonton nak tengok dengan lebih jelas ukiran yang terdapat ataupun motif-motif yang terdapat dekat artifak ni. Okey, boleh. Boleh kita ke depan Puan? Sebelum kita ni boleh capture. Maknanya dari segi motif, okey, kita ambil satu artifak ni. Kita ambil contoh. Sebenarnya dari segi motif, kita ada lebih kurang 4 kalau kita boleh buat pengkategorian motif hitam. Ada 4 jenis. Jadi ini salah satu. Ini ada kombinasi ya. Ini artifak yang saya pegang ni dinamakan sebagai dulang hitam berkaki, ataupun dalam bahasa Siam dikenali sebagai tok. Ya. Dan dulang hitam berkaki ni yang menariknya ya, dia dihiasi dengan 12 imej binatang di sekeliling badannya, di mana setiap satu imej binatang ini sebenarnya mewakili satu bandar di wilayah Nakhon Sri Kamaran. Contohnya kalau kita boleh tengok satu persatu, di sini macam ada ular, ada naga, ada harimau, dan contohnya seperti harimau dia mewakili negeri Kelantan, seperti Arnab mewakili negeri Pahang. Jadi ada 12 imej di sini yang setiap satunya mewakili satu negeri bagi wilayah Nakhon Sri Kamaran. Jadi lain-lain selain daripada dulang ini, kita boleh tengok juga contoh di sini, batil ini mengandungi satu lagi elemen motif yang kita kenali sebagai lingkaran api ataupun lidah api, atau dikenali juga sebagai kanok, flame. Jadi ini adalah satu signature motif bagi masyarakat Siam khususnya, di mana ia melambangkan semangat api seperti semangat api yang berkobar-kobar ke atas. Dan kita lihat di sini juga ada imej-imej binatang. Di sini kita nampak seperti gabungan singa dan juga gajah lah di sini. Jadi dia ada lebih kepada motif binatang tadi Dia ada krenok. Ada campuran lingkaran api di sini. Jadi seperti ini, pending ini, menariknya pending ini dia menggunakan motif tempatan menggunakan motif. Kita dekatkan sikit Puan. Supaya lebih jelas. Menggunakan motif tempatan. Di sini kita melihat selain daripada motif yang berupa sulur bayu seperti ini, seperti tumbuhan yang menjalar, di tengah-tengah ini dapat kita lihat motif yang menggunakan angka-angka dalam Arabic dalam Arabic. Dan ini biasanya digunakan dalam perubatan biasanya ada imej seperti ini. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat this one ini. Pending juga menggunakan elemen flora yang mirip kepada melaluan. Dan di sini kita nampak lebih kepada elemen jadam lah. Di sini jadam tu nampak lebih dominan selain daripada menggunakan warna-warna keemasan seperti ini. Dan selain daripada itu juga yang menarik, kita tengok sini contoh ya. Ini agak berat. Apa ni perempuan tuan-tuan? Apa benda ni? Ini sinonim dengan korenik kita lah, tapi this one bukanlah digunakan untuk tujuan daily daily music. Sebagainya ini adalah gobek sirih adalah gobek sirih. Kalau kita
Dia lebih pada perhiasan lah. Lebih kepada perhiasan dan pada masa itu lebih kepada state gift lah. Lebih kepada hadiah yang dihadiahkan ya pada masa itu, sebab cutam ni dia adalah satu barangan yang berstatus tinggi ya. Pada zaman itu dia dikategorikan sebagai barangan mewah lah. Jadi dia menjadi barangan yang dihadiahkan oleh raja-raja pada Siam hingga dulu kepada pembesar-pembesar negara-negara lain lah. So itu antara koleksi hitam yang ada motif-motif tertentu yang terdapat pada fizikal koleksi itu sendiri. Okey puan, kita tahu kalau kita tengok pun koleksi ni macam eksklusif, dan kita juga tahu dia sebagai simbol untuk koleksi saja disimpan. Ada tak juga koleksi ni digunakan macam untuk kegunaan harian? Mungkin ada dibuat ukiran pada garpu ke, sudu ke? Okay, kalau kita lihat kepada koleksi yang ada di Gunung Perak ya, kita memang ada koleksi sudu dan garpu. Kita ada sudu dan garpu. Tetapi dengan penghasilan yang berwarna keemasan tu, lazimnya kalau rakyat biasa ni dia ada kemampuan barangan yang seperti ini, melainkan hitam yang telah dihiasi dengan hitam dan warna-warna berwarna keemasan ini digunakan oleh golongan-golongan atasan. Maknanya golongan pembesar-pembesar negeri, raja-raja, dan pada masa itu sangat dominan lah dengan kerajaan di bahagian selatan kawasan Lugu dan. Okey puan, saya ada beberapa persoalan lagi untuk puan. Kita dah dekatkan dengan para penonton tadi, kita tunjuk motif yang terdapat pada fizikal cutam tadi. Kita ke belakang semula kerana ada lagi yang kita akan bicarakan tentang tajuk kita pada hari ini. Sebentar ya. Okey. Okey. Baiklah. Kita tahu setiap koleksi yang terdapat di Malaysia ke, di peringkat antarabangsa ke, mesti ada pembuat ataupun pembuatannya. Okey. Dari segi cutam ni sendiri, ada lagi ke di Malaysia ataupun ia memang dihasilkan memang di luar negara saja? Okey, sebenarnya cutam ni kalau ikut dia memang bermula daripada dia dah bermula daripada 1400 tahun sebelum Masih lagi. Di mana artifak yang pertama dijumpai itu adalah di Nkomi, Cyprus. Jauh Itu di negara-negara Eropah lah. Selain daripada Nkomi, di 1400 sebelum Masih itu juga ditemui di Greece dan juga Mesir. Dan dalam tempoh 2000 tahun ya, barangan cutam ni sudah pun popular di negara-negara Eropah seperti Rom, seperti Rusia, seperti Portugal, banyak negara, seperti England, memang dah established. Maksudnya dia tertumpu di kawasan Eropah tu lah. Eropah. And then baru berkembang ke negara-negara sebelah timur seperti China, India, Parsi, Iran, termasuklah ke Asia Tenggara. Dan ke wilayah Nusantara. Pembuatan cutam ini mula melebarkan sayapnya pada abad ke-16 dan 17. Dan persoalan saudara moderator tadi berkenaan dengan sama ada perusahaan cutam ini masih diusahakan di Malaysia ataupun tidak. Sebab dahulunya ya, dari sejarah, cutam ini diusahakan oleh beberapa negeri di Tanah Melayu. Ya, yang boleh saya nyatakan seperti di Kedah, Perak dan Negeri Sembilan. Di Kedah itu berdasarkan kepada rekodnya adalah pembuatan daripada orang kata mangsa-mangsa peperang, bukan mangsa lah, dia maknanya orang-orang daripada wilayah selatan Siam tadi yang melarikan diri daripada perang saudara ke whatever, masuk ke Kedah, dan mereka ini yang usahakan barangan cutam. Tetapi pada masa ini ya, perusahaan cutam ni boleh kita katakan sebagai sudah tidak lagi diusahakan. Tiada lagi diusahakan di Malaysia. Tetapi di Asia Tenggara masih dapat kita temukan perusahaan ini di kawasan Nakhon Sri Thammarat. Nakhon Sri Thammarat ni dahulunya dikenali sebagai Ligor. Ligor, dan sebelumnya dikenali sebagai Tambralinga lah. Kalau siapa yang ada banyak nama sejarah, dia berkaitan dengan itulah. Okey puan. Okey, sementara kita dengar bicara hari ini ya tentang
tanya kurator tajuk Cutam pada hari ini, koleksi nadir di Muzium Perak. Mungkin ada persoalan para penonton FB Jabatan Muzium Malaysia di luar sana yang ingin bertanya secara live kepada Puan Zarina, boleh berbuat demikian. Dan jika sempat, Puan Zarina akan menjawabnya terus ataupun beliau akan menjawab selepas daripada tamatnya program ini. Baiklah Puan, kita teruskan lagi. Okey. Kita tengok artifak, kita boleh sebut artifak lah ni Ya, memang artifak memang pun. artifak lah Memang kan artifak koleksi pun. ni. Ya. Kalau kita tengok memang sesuatu koleksi ataupun artifak ni perlu dijaga. Dari istilah permuziuman kita, mesti ada satu kaedah penjagaan yang khusus yang kita jalankan terhadap koleksi-koleksi yang ada di muzium khususnya. Bagaimana pula proses yang dijalankan ke atas Cutam ni? Okey, bagi tujuan memanjangkan tempoh hayat koleksi. Okey. Pemandangan koleksi ini semua daripada abad ke-19 dan usianya dah, muzium pun sendiri sudah berusia 137 tahun. 137. Jadi koleksi-koleksi ini juga Okey. dah almost 100 years lah usianya. Jadi untuk tujuan itu ya, bukan pihak Muzium Perak saja, maknanya pihak Jabatan Muzium Malaysia mengambil inisiatif untuk menyediakan contoh di sini ya. Contohnya. Bagaimana cara pihak Jabatan Muzium membuat penyimpanan kepada koleksi Kita angkat sikit macam ni. kepada koleksi Cutam. Contohnya seperti ini, kita buatkan kotak khas Kotak untuk khas. penyimpanannya. Kita sediakan label yang lengkap di bahagian hadapannya. Okey. Dan apabila kita buka ya, Okey, silakan. kita buka, kena berhati-hati supaya tidak jatuh. Okey. Kita simpan dengan cara begini. Bermakna ini adalah koleksi pending yang kita wrapkan dengan acid free tissue dan kita buatkan pula support begini supaya kedudukan dia mantap lah. Kalau Okey. kita tak buat support nanti dia goyang apa Betul, semua, mungkin betul. dari segi keselamatan akan timbul masalah. Betul. Menggunakan bahan polyfoam di sini ya. Polyfoam. Dan ini pending. Pending. Dan seperti Okey, satu baik. lagi di sini, ini adalah cutam. Dalam Okey. cutam, dan di sini kita letakkan, contoh di sini kita letakkan 2, bermakna bilangan cutam yang tersimpan dalam kotak ini ada 2 unit. 2 unit. Dan kita boleh tengoklah. Okey, kita Dan buka. dari segi kaedah penyimpanannya sama seperti itu. Maknanya kita wrapkan dengan acid tissue, Sama seperti tadi. cutam, dan kita buatkan dia support Juga. support daripada polyfoam. Polyfoam. Seperti itu. Dan kotak-kotak ini kita buat sendirilah, maknanya kaki tangan Muzium Perak sendiri dengan aktiviti khusus tertentu, pembuatan kotak dan sebagainya. Pembuatan kotak sebagainya kita lah. praktiskanlah dalam Betul. kegiatan harian Jadi itu. apa yang para penonton lihat, ini baru koleksi Cutam. Bayangkan koleksi-koleksi lain, bukan saja yang terdapat di Muzium Perak, tetapi muzium-muzium di Lain bawah di bawah JNM dan muzium-muzium lain yang terdapat koleksi. Beginilah cara penjagaannya untuk menjaga kelangsungan hayat dan melestarikan koleksi-koleksi ini untuk tatapan semua. Ya. Baiklah, kita tengok tadi banyak artifak-artifak yang ada kat sini. Baiklah, kita masih menanti jika ada persoalan yang ingin diajukan kepada Puan Zarina. Para penonton boleh berbuat demikian. Baiklah, Puan, saya difahamkan pameran Cutam ini masih berlangsung. Ya. Masih berlangsung sehingga bila tu di Muzium Perak ni? Di Muzium Perak akan kita langsungkan sehingga 16 September lah, 16 insyaAllah. September. Jadi memberi peluang kepada penonton-penonton di luar sana untuk datang ke Muzium Perak, Mari. menikmati sendiri keunikan kesenian silam ini. Okey. Jadi sebelum sebab kita Betul. jangkakan pada bulan Oktober tu kita ada program pameran yang lain lah. Okey, maksudnya selepas Cutam akan digantikan dengan program yang seterusnya Ya, yang betul. berbentuk pameran juga. Ya, betul. Jadi dalam tempoh berlangsungnya pameran Cutam ini, apa kata para penonton di luar sana untuk datang, Menghayati luangkan sendiri. masa, dapatkan info-info yang lebih terperinci berkenaan dengan Cutam ni. Memang menarik yang kita bincangkan hari ini, iaitu Cutam, koleksi nadir di Muzium Perak. Okey. Mungkin ada yang masih menaip lagi soalan-soalan. Okey Puan, kita ada persoalan di sana, iaitu salah seorangnya bertanyakan bagaimana Cutam hilang signifikan hingga tidak digunakan sekarang.
saya ulangi, bagaimana cutam tu hilang signifikannya hingga tidak digunakan sekarang. Sebenarnya Okey. cutam ni dia tidak hilang signifikan. Okey. Dia masih lagi digunakan. Masih digunakan. Saya bagi tahu dari konteks tidak digunakan itu hanya di dalam negara kita sahaja. Di luar guna. Sebab sekarang ni perusahaan cutam masih lagi Dijalankan. diusahakan di wilayah Nakhon Seri Tamarat ni. Sebagaimana yang diterangkan tadi. Tetapi dari segi teknik, kaedah penggunaan, mereka menggunakan kaedah yang lebih moden lah. Okey. Sesuai dengan perubahan zaman dan teknologi. Ya, betul. Jadi dari segi signifikan penggunaan, sebenarnya dia cutam ni kalau kita lihat lah, kalau kita tengok kepada barangan cutam, dia dah ditransform dalam apa orang kata perhiasan-perhiasan diri ya. Kalau kita boleh lihat ada cutam yang dibuat earring, yang dibuat rantai leher, betul. yang dibuat gelang tangan. Banyak perhiasan jadi diri tu. mungkin masih ada permintaan lah sebenarnya. Apa teknik cutam ni? Teknik cutam ni dalam barangan logam sebenarnya. Logam. Baiklah, mungkin persoalan tadi dapat menjawab ataupun dijawab oleh Puan Zarina tentang signifikan penggunaannya hingga sekarang ni. Jadi kalau diterangkan tadi pun koleksi-koleksi ni banyak digunakan hanya untuk koleksi bukan untuk kegunaan sebenarnya, tetapi untuk koleksi di rumah dan sebagainya lah. Okey, kita ada lagi soalan dekat sini. Okey, soalan yang seterusnya berbunyi, bagaimana corak-corak cutam dibuat? Okey, bagaimana corak-corak cutam dibuat? Dan soalan yang satu lagi, adakah cutam ini dibuat dari acuan? Ada acuannya. Itu kalau ada acuan, kita merujuk kepada keseluruhan koleksi ini. Tapi seperti saya nyatakan tadi, bahawa cutam ini adalah satu teknik. Satu teknik oleh pandai cutam untuk menghiasi barangan logam. Sama ada yang ini kalau kita tengok perak, yang ini kalau kita lihat atasnya temaga kombinasi. Jadi cutam ni dari segi coraknya tadi, dia sebenarnya ada elemen ukiran ya, ada elemen ukiran pada perkakas logam ini. Sebenarnya kalau kita lihat kepada teknik pembuatan cutam, saya tidak menerangkan lebih detail ya sebenarnya dengan proses pembuatan, sebab proses pembuatannya memang agak rumit. Jadi ada unsur hammering ya, mana ada unsur ketukan, ukiran. Seperti yang saya kata tadi, ada 3 elemen dalam pembuatan cutam. Ada unsur designing, rekaan, ada unsur ukiran dan ada unsur pengoksidaan. Jadi ketiga-tiga elemen itu akan menghasilkan satu produk yang bagi kita menjamin kualiti produk itulah, supaya mencapai piawaian yang dikehendaki. Yang diinginkan. Okeylah Puan. Kita para penonton semua dah dapat info serba sikit tentang cutam koleksi nadir di Muzium Perak. Jadi untuk dapatkan info yang lebih lanjut, kenalah datang sendiri, luangkan masa untuk melawat koleksi-koleksi yang ada di Muzium Perak ni, dan khususnya tajuk yang kita bentangkan pada ini, iaitu cutam koleksi nadir di Muzium Perak. Baiklah. Yang terakhir sebelum kita menamatkan program pada hari ini, bagi Puan sendirilah, apakah harapan Puan dalam melestarikan koleksi cutam ini untuk generasi yang akan datang? Untuk tujuan kelestarian perusahaan ini khususnya, cuma mungkin dari elemen kesedaran lah, terutama di kalangan generasi muda, untuk menghayati, orang kata memahami berkenaan dengan setiap satu material culture yang ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu kita lah, supaya daripada material culture yang ditinggalkan itu kita boleh mempelajari tentang budaya, tentang sejarah masyarakat yang terdahulu, dan dalam masa yang sama kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku terdahulu untuk tujuan kelangsungan kehidupan kita pada masa seterusnya. Okey, terima kasih banyak Puan Zarina binti Saripan, Kurator Muzium Perak, atas serba sikit penerangan ataupun
penjelasan tentang tajuk pada hari ini, iaitu Cutam, koleksi nadir di Muzium Perak. Jadi saya dan juga Puan serta seluruh warga muzium mengalu-alukan kehadiran para penonton di luar sana untuk melawat ke Muzium Perak dan juga muzium-muzium lain di bawah Jabatan Muzium Malaysia, khususnya yang berada di seluruh Malaysia. Dan jangan lupa, jika ada lagi persoalan, kalau tak tinggalkan di komen Facebook Jabatan Muzium Malaysia, bolehlah email terus kepada siapa? Kepada Puan Zarina, di mana di email zarina@jmm.gov.my. Jika nak dapatkan dengan lebih detail, layari website www.jmm.gov.my untuk mendapatkan info yang lebih lanjut tentang aktiviti permuziuman kami di seluruh Malaysia. Baiklah para penonton, saya suka ingatkan anda di luar sana, ringankan jari jemari anda untuk tekan butang like dan juga share program-program kami di atas talian, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Kami tinggalkan anda para penonton dengan hashtag Muzium Kita Tamadun Kita. Jumpa lagi di segmen Tanya Curator yang akan datang pada setiap hari Rabu. Kami akan update dari semasa ke semasa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.